Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas sains bersama Cikgu Teacher Fazia. Okey, hari ni apa yang kita nak belajar? Okey, Cikgu akan buat satu slide presentation. Cikgu nak ajar tentang rangka hidrostatik. Okey, bersedia ya? Now, bila kita bercakap tentang rangka hidrostatik, apakah haiwan ataupun serangga ataupun organisma yang terfikir? Pastinya cacing ataupun ulat, kan? So hari ni cikgu akan persembahkan tajuk kita ialah bagaimanakah cacing tanah bergerak. Cacing tanah. Siapa tak suka cacing tanah? Cacing tanah ni berguna tau. Okey, jom kita tengok. Sebelum kita belajar macam mana cacing tanah itu bergerak, kita kena tahu dulu apakah struktur yang ada pada badan cacing tanah. Ada 3 perkara yang kamu perlu tahu supaya kamu lebih faham bagaimanakah cacing tanah bergerak. Yang pertama, kamu perlu tahu tentang 2 jenis otot yang berada pada badan cacing tanah yang sangat berguna yang membolehkan cacing tanah itu bergerak ke hadapan. Cacing tanah Cacing tanah ni mempunyai 2 jenis otot. Ada longitudinal muscle ataupun otot membujur. Dan ada circular muscle ataupun otot lingkar. Dan kalau kamu lihat di bahagian bawah ini terdapatnya bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus ni dia wujud secara berpasangan. Bulu halus ni disebut sebagai kita. Ataupun ada juga kalau kamu tengok mana-mana video di YouTube disebut sebagai diistilahkan sebagai sita. So kita dan juga kita ni seolah-olah macam dia seolah kaki lah. Apabila kaki macam kita ada kaki dua-dua, tapi pada cacing dia ada banyak dan wujudnya secara berpasangan. So sekarang ni kita tengok pada otot tadi. Otot lingkar dan juga otot membujur, circular ataupun longitudinal muscle. Kedua-dua otot ini bertindak secara berantagonis. Berantagonis tu apa? Antagonis tu maksudnya berlawan. Dia tak adalah pakai pisau, tak adalah pakai pistol. Secara berlawan dekat sini maksudnya apabila satu otot ini, apabila sejenis otot itu mengecut, satu otot yang lain akan mengendur. Begitulah sebaliknya. Now, cuba tengok apa yang cikgu tunjuk pada slide ni. Apa yang berlaku semasa pergerakan cacing? Kita tengok pada yang kotak kuning yang dekat atas ni. Apabila otot lingkar mengecut, apa yang akan berlaku pada otot membujur? Ingat, tindak balas mereka adalah berantagonis. Ya, betul. Jika otot lingkar mengecut, maka otot membujur akan mengendur. So pada tindakan ini, pada gambar pertama yang kamu tengok, apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah kaki tu akan terangkat. Kita tu akan terangkat dan akan melepaskan cengkaman daripada tanah. Apa yang berlaku kemudian? Badan cacing tu akan memanjang dan ke hadapan. Dia jadi slim tiba-tiba kat depan tu. Badannya akan menjadi slim, memanjang dan akan bergerak ke hadapan. Dan seterusnya, kan cacing ni panjang. Apa pula yang berlaku di belakang? Di bahagian belakang pula, otot lingkar akan mengendur. Bila otot lingkar mengendur, apa yang berlaku pada otot membujur?
Ya, pandai. Otot membujur akan mengecut. Okey. Alright. Kalau tadi semasa otot lingkar mengecut, badan bergerak ke hadapan, okey, badan cacing tu memanjang. Okey, apa yang berlaku semasa otot lingkar mengendur? Okey, badan cacing itu akan memendek dan menebal. Ketika ini kita akan mencekam tanah. Kalau semuanya melepaskan cekaman, terbanglah cacing tu kan. So, ketika ini di bahagian belakang ataupun di bahagian badan cacing yang memendek dan menebal itu akan mencekam tanah. Okey. Terfikir tak kenapa diistilahkan cacing mempunyai rangka hidrostatik? Apa yang ada dekat dalam cacing? Kalau dalam manusia kita rangka dalam kita ada tulang. Cacing ada tulang ke? Ya, cacing tak ada tulang. Dalam cacing ada bendalir. Okey, ada fluid yang akan bergerak yang akan menyebabkan perubahan tekanan hidrostatik. Apakah bagaimanakah tekanan hidrostatik di dalam cacing boleh berubah? Okey, kita tengok ya. Tengok pada carta alih yang cikgu tunjuk ini. Tengok daripada atas, pada kotak kuning yang pertama. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur akan mengendur. Okey, dan ketika ini, badan cacing akan menipis dan memanjang. Alright, disebabkan inilah tekanan hidrostatik memindahkan bendalir di dalam badannya ke belakang. Okey, sekiranya pengecutan otot lingkar ini berlaku di hadapan, tekanan hidrostatik itu akan memindahkan bendalir di dalam badannya ke belakang. Okey. Kemudian apa yang berlaku sekiranya otot lingkar mengendur pula? Otot membujur akan mengecut dan ini akan menyebabkan badan cacing menjadi lebih pendek dan menebal. Maka apabila ini berlaku, pemindahan bendalir, ingat kan tadi bendalir tadi telah berpindah ke belakang. So pemindahan bendalir ke bahagian yang memendek tadi akan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan. Okey, boleh kamu bayangkan? Begitulah caranya bagaimana cacing bergerak. Dan cacing tak ada giagostan ya. Dia bergerak ke hadapan. Dia ada anterior dan posterior. Okey. So, selepas ini cikgu akan tunjukkan video bagaimanakah cacing bergerak yang cikgu gunakan simulasi daripada tanah liat. Kamu boleh cuba di rumah. Okey, selamat menonton. Okey. Alright, kelas di sini cikgu akan tunjukkan simulasi bagi pergerakan cacing. Sebelum itu, kamu perlu tahu cacing ni bergerak daripada akan bergerak ke hadapan. Okey, dah ada dua bahagian, anterior dan di belakangnya kita panggil posterior. Perbezaan antara anterior dan posterior, anterior ni lebih runcing, okey, dan posteriornya lebih bulat, okey, blunt lah. Okey. So, untuk pergerakan cacing, ia melibatkan dua jenis otot. Okey, kita ada satu otot yang memanjang ini kita panggil otot membujur dan yang hijau ini, okey, yang bulat ini adalah otot lingkar. Okey. Otot lingkar dan otot membujur sentiasa bertindak secara antagonis ataupun bertindak berlawanan. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur akan mengendur dan juga sebaliknya. Okey. Now, selain daripada otot, yang terlibat dalam pergerakan cacing juga adalah kita. Okey, kita adalah macam bristle lah. Okey, yang wujud di bawah
di bawah cacing wujud secara berpasangan. Dia seolah macam kaki lah. Okey. So yang banyak bulu halus. Okey, bulu halus yang banyak di bahagian bawah cacing. Okey. So bagaimanakah pergerakan cacing? Okay. So di sini apabila otot lingkar mengecut, okey, apabila otot lingkar mengecut, apa yang akan berlaku ialah otot bujur akan mengendur. Okey. So apabila otot mengendur, apabila otot bujur mengendur, kita yang berada di bawah ini akan melepaskan cengkaman daripada tanah. So dia akan menjauhi daripada tanah. Okey. So dekat situ dah kuranglah dia punya daya geseran tu kan. So ini akan menyebabkan badan akan memanjang. Okey, badan akan memanjang. Apa yang berlaku apabila otot membujur mengendur, badannya akan memanjang dan menipis begini. Okey. Alright. Dan seterusnya sebaliknya apabila otot lingkar mengendur dan otot membujur tu mengecut, maka badan akan memendek. Okey, badan akan memendek dan menebal. Dan kita akan mencengkam di tanah. So dia akan seolah-olah cacing itu akan bergerak beginilah. Okey. Akan mengecut. So bila dia mengecut, kan? Bila dia mengecut, dia akan jadi begini. Okey. Mana kita yang di bawah ini akan menjauhi tanah dan kita di bawah bahagian yang besar, mendek, menebal ni, kitanya akan mencengkam tanah. Dan itu pergerakan ini akan berlaku simultaneously. Dia akan berlaku berulang-ulang lah, dan akan menyebabkan cacing itu akan ke hadapan.